Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Dialog Tiga Penjuru. Malam ini kita akan memperincikan wacana berkaitan dengan membangun negara madani. Inilah gagasan, inilah idea dan juga polisi yang akan dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan ini. Hasil dan nukilan idea dan juga tulisan yang dikumpulkan oleh Perdana Menteri ke-10 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah yang dimaksudkan madani? Adakah ia yang kita faham selama ini masyarakat madani, masyarakat sivil, itu yang seringkali dititipkan oleh pelopor ungkapan madani. Tetapi madani bukan perkara baru. Ia merupakan satu ungkapan, satu istilah berkaitan dengan peradaban. Bagaimana kita mengangkat segala kekuatan peradaban itu merangkumi pendekatan yang holistik. Ia melihat manusia, dia melihat makhluk, ia melihat alam sekitar. Tetapi dalam bergerak ke hadapan dengan melihat realiti dunia pada hari ini dan juga realiti politik negara pada ketika ini, pastinya gagasan ini perlu dicerakinkan sampai ke peringkat yang paling bawah supaya masyarakat terbanyak kelompok yang miskin, kelompok gelandangan, mereka yang berada di kelas pertengahan, begitu juga yang menjadi tunggak kepada ekonomi negara memahami apa yang dimaksudkan dengan cabaran ketidakstabilan politik, dengan isu dengan security ataupun keselamatan makanan, apa yang berlaku di Ukraine dan juga Rusia, isu dengan perubahan iklim dan juga isu berkaitan dengan kemensiasatan ekonomi. Jadi tiga orang ahli panel sudah pun bersedia untuk memberikan sedikit pencerahan dan juga pengalaman mereka untuk mengangkat topik membangun negara madani ini. Jadi di sebelah kanan saya tidak asing bersama kami di Serawani yang berbahagia Datuk Ismail Yusof, pengurusi Institut Darul Islam. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah baik. Haji. Sibuk nampaknya sebulan dua ni sejak Perdana Menteri ke-10 masuk ofisnya. Tak apa, itu kita akan bincangkan kemudian. Di tengah sana tak asing juga mengangkat isu-isu sosial, isu berkaitan dengan psikologi dan sebagainya. Profesor Dr. Haslinda binti Abdullah, pengarah Institut Pengajian Sains Sosial ataupun IFSAS Universiti Putra Malaysia. Apa khabar Prof? Alhamdulillah sihat. Jangan terlampau gusarlah dengan saya ini. Kita akan cuba membawa paling mudah difahami konsep-konsep yang dikatakan tinggi oleh Perdana Menteri ke-10 ini. Oleh di hujung sana tidak asing juga untuk kita lihat apakah idea-idea kehadapan berkaitan dengan yang sudah pun dititipkan dalam madani ini, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Fauzan Nordin. Apa khabar Prof? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada malam ini. Okey, mungkin saya nak mulakan Datuk Ismail Yusof. Tuan Abah, kalau kita lihat naskah madani ini, ia bukan satu perkara yang baru kalau mereka yang mendekati ataupun melihat secara dekat karier politik susuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa sejak beliau mendokongi ABIM lagi, saya rasa apa juga naratif dalam madani ini sudah pun diletakkan gagasannya sejak beberapa dekad yang lalu. Tetapi untuk secara mudahnya, apa yang dimaksudkan madani sebenarnya? Okey. Terima kasih Encik Nazri. Saya nak mulakan dengan mengingatkan kita semua bahawa sebelum kita pergi lebih jauh membincangkan tentang konsep madani itu, ia adalah suatu yang sangat dekat dengan proses pembinaan negara bangsa. Itu bagi saya itu kata kunci yang sangat penting kerana ia bukan berlaku secara kebetulan. Ya, pembinaan negara bangsa ini ialah satu perjalanan yang panjang. Kalau dalam konteks Malaysia dah hampir lebih pada 6 dekad, 65 tahun. Jadi madani ini ialah latar belakangnya ialah pengalaman sebenar perjalanan yang telah dilalui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang ke-10 di tahun 70-an, di mana beliau terlibat sebagai seorang aktivis pelajar, pemimpin mahasiswa, belia dan NGO. Kemudian di tahun 80-an beliau terlibat dalam kerajaan hingga mencapai kedudukan sebagai timbalan Perdana Menteri. Itu pun saya kira lebih pada 16 tahun. Dan
kita semua tahu apa yang berlaku pada tahun 1998 yang telah pun menjadi sejarah yang menyebabkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu terkeluar daripada mainstream kepimpinan negara dan kemudiannya masuk penjara, keluar penjara, memimpin gerakan reformasi sehinggalah akhirnya mengambil masa 23 tahun sebenarnya. Jadi perjalanan itu hampir melebihi 4 dekad. Ya. Dan itu dihimpunkan dalam buku-buku yang beliau baca, pengalaman sebenar yang beliau lalui, komunikasi beliau dengan teman-teman sewaktu beliau berada di penjara dan bagaimana beliau melihat visi dan misi membina negara bangsa ini daripada awal hinggalah beliau sekarang berada sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Jadi Madani itu adalah rangkuman sebenarnya visi yang beliau kemukakan kalau kita nak mengangkat negara ini menjadi negara yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat, ia mesti menjadi sebuah negara yang lebih demokratik bagi membolehkan ia memberikan keadilan untuk semua. Jadi itu dia punya latar belakang. Ya, kerangkanya. Kerangka. Mungkin dari sudut pandangan pakar sosiologi Dr. Haslinda, kalau kita boleh angkat Madani ini, jadi apa bezanya dengan slogan, dengan gagasan kerajaan yang lalu? Dasar pandang ke timur, konsep satu Malaysia, keluarga Malaysia, ada Islam hadari dan sebagainya. Jadi adakah ini sebahagian daripada setiap pimpinan utama negara ingin meninggalkan legasi slogan dan juga gagasannya, tidak terkecuali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sekali lagi rakyat bertanya, apa signifikan Madani dengan kadar kita susah sekarang nak cari makan, susah gaji tak naik, kebanjiran pekerja asing, dengan kemusnahan alam sekitar, perpecahan dan sudut perpaduan negara dengan mengangkat lebih banyak isu-isu berkaitan dengan kaum dan sebagainya, Dr. Haslinda. Itu sebenarnya yang kita risaukan. Ya. Slogan demi slogan demi slogan. Tapi kalau apa yang kita baca dalam Madani ini dan apa yang kita nampak yang berhormat Perdana Menteri sedang lakukan, dia nampak konsisten apa yang dicakap dengan apa yang ditulis. Begitu Prof melihat ya? Lihat begitu. Sebab contohnya dia berkata tentang keyakinan dan ihsan. Dan yakin ni macam mana kita nak apply yakin tu. Dan dalam konteks Madani yang diketengahkan, dia bercakap tentang yakin ini terangkum dalam kepercayaan dan tanggungjawab. Dan kedua-dua ini harus ditunjangi oleh ilmu. Dan ilmu tersebut haruslah ilmu yang membumi. Bila kita kata ilmu yang membumi itu adalah ilmu yang memberi kesan dan membantu masyarakat. Dan ia perlu dirasai. Dan dalam konteks ini, saya melihat dalam tempoh sebulan lebih pemerintahan yang baru ini, apa yang dikatakan nampaknya sedang diketengahkan dalam tingkah laku beliau. Sustain Ya, sustain. Ya. Dan bila kita bercakap tentang keyakinan, kepercayaan dan tanggungjawab, dia dalam konteks kalau masyarakat marahin kita bercakap tentang cinta. Saya suka tu. Cinta kan? Kalau orang cakap dia cinta kepada you, kita akan tanya apa buktinya. Jadi itulah dia dukung dengan you kena percaya, tapi macam mana nak percaya? Dengan tingkah laku. Dan tingkah laku yang bertanggungjawab. So dalam konteks ini saya melihat kepercayaan itu selaras dengan rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kalau you percaya kepada Tuhan, you harus jelas bahawa tingkah laku you diperhatikan. Kan bila you diperhatikan, you akan membuat sesuatu dengan bertanggungjawab. Dan dalam tempoh ini saya lihat itu telah dilakukan oleh Perdana Menteri, tetapi sejauh mana menteri-menteri kabinet yang lain dapat menghadam dan menterjemahkan dalam konteks bidang masing-masing, itu kita rasa kita perlu ambil masa. Mungkin Prof. Dr. Haslinda nak tambah sedikit. Sejak hari pertama Perdana Menteri ke-10 masuk ofis di Putrajaya sehinggalah saat ini, beliau tidak lepas mengangkat agenda untuk membantu rakyat termiskin.
kelompok-kelompok yang terpinggir, kelompok-kelompok yang papa kedana, dan juga agenda memerangi rasuah. Itu saya rasa setiap kali dia berhadapan dengan media dan juga khalayak awam, sama ada pentadbir awam ataupun masyarakat sivil dan sebagainya, ini tak terlepas dua topik agenda negara ini. Jadi tapi rakyat masih merasakan kami tak rasa, belum rasa, mungkin tak ada jugalah dalam masa 2 bulan ini. Tetapi bagi Prof Dr. Aslina yang melihat dari aspek-aspek sains sosial, bagaimana negarawan sebegini dan dikuatkan dengan konsep madani, membangun negara madani ini. Jadi selepas ini tak lama lagi rakyat akan tuntut apa yang kami akan dapat, terutamanya dari portfolio yang paling penting, kos sara hidup, pertanian, berkaitan dengan kerja dan gaji dan sebagainya. Kita memang semua siapa yang mengikuti sejarah dan liku kehidupan Perdana Menteri ke-10 ni jelas. Konsep-konsep kemiskinan dan sebagainya itu tekal daripada dulu sehingga kini. Dan saya pun baru berbincang tadi dengan rakan-rakan. Kita kata kita nak sejahtera, kita ni dah sejahtera contohnya kan, tapi kita tak rasa sejahtera. Sejahtera itu perlu dirasai, dan dalam konteks buku beliau ini dia telah dijelaskan dalam konsep ihsan. Nampak ihsan kan? Dan itu sebenarnya bukan saja perlu difahami oleh beliau dan menteri-menteri, tetapi juga harus difahami oleh setiap individu yang berada di Malaysia ini. Tak kiralah sama ada daripada luar negara dan sebagainya, sebab konteks ataupun ekosistem ini harus difahami supaya ihsan itu betul-betul dirasai. Bila kita bercakap tentang ihsan, apa makna ihsan? Ihsan itu kita peka betul, tetapi kita tak cukup dengan peka, kesian dalam konteks psikologi. Kita kena ada empati. Empati, simpati, ramai orang simpati, tapi empati mungkin tidak. Dan sebab itu dalam konteks sekarang, kalau saya boleh kaitkan, kita, belia-belia kita sedang mengalami isu. Isu masalah mental contohnya. Latest finding kerjasama universiti dan IRIS daripada KBS menunjukkan 6/10 belia yang terlibat dengan kajian ini mengalami kemurungan. Murung ni bukan sesuatu isu sosial yang mudah. Dia sampai kalau baru-baru ni I baca dalam grup ibu bapa, anak dia dah kata, saya dah tak rasa saya tak perlu hidup lagi di dunia ini. Jadi bayangkan keadaan ini. Kalau kita ihsan, bagaimana tindakan kita? Adakah cukup dengan kita kata kita kesian dan sebagainya? Kita perlu lakukan sesuatu, dan untuk melakukan ini, satu ekosistem yang faham dan jelas serta berilmu perlu ada. Berilmu tu macam-macam saya gambarkan. Berilmu perlu ada polisi yang dasar, yang benar-benar berdasarkan data, berdasarkan finding, berdasarkan penyelidikan, dan kemudiannya diimplementasi dengan cara yang paling ihsan. Kerana selama ni kita kadang ada loophole kat situ. Atas paper cantik ya, Prof. Tetapi apa pelaksanaan dan juga dari sudut follow up, follow through itu ada sedikit loophole dan juga kekurangan. Mungkin itu juga yang akan kita bincangkan selepas ini. Tetapi bagi Prof. Dr. Muhammad Fauzan, kerana dunia hari ini bukan barulah kita bercerita 4IR, kita IoT lah, drones, berkaitan dengan kecerdasan buatan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita agak klise. Kita hanya suka, kalau tak ada ungkapan ini kita tak jadi up to date lah, Tok Abah kan. Kita tak jadi pembentang yang hebat lah kan. Tetapi realitinya kita masih menjadi negara pengguna. Malaysia menjadi negara tidak menjadi negara pencipta, tetapi dengan gagasan madani ini Perdana Menteri mengungkapkan bahawa kadang-kadang kita menggunakan istilah tu tidak memahami apa yang sebenarnya. Pasca normal itu tidak menjadi pasca normal lah. Kita menjadi normal lah juga. Normal baharu tu dah jadi macam mainan ataupun biasa dah. Tak ada yang baru pun, sama je sejak 3 dekad yang lalu norma baharu, terutamanya selepas pandemik COVID kan. Jadi bagaimana kita nak relatekan madani ini dengan konsep yang berkaitan dengan inovasi, berkaitan dengan hormat, keyakinan dan ihsan itu dikatakan untuk kita apply kecerdasan buatan, IoT dan segala-gala yang sebenarnya tidak boleh kita kesampingkan dah sekarang. Itu sesuatu yang mesti, sesuatu yang wajib dah sekarang. Prof. Dr. Fauzan. Okey, terima kasih Haji Nazri. Tapi sebelum menjawab soalan Haji Nazri, saya juga tadi Haji sentuh soal data dan ilmu. Dalam komputer ni
penting sangat. Dia panggil DIKW model. Model data. Data tu bila diproses menjadi maklumat, maklumat yang punya nilai menjadi ilmu. Tak semua maklumat itu berilmu, ya, ada ilmu. Dia ada nilai ilmu. Dan ilmu yang tertinggi adalah hikmah. Ini yang akan dikait dengan ihsan tadi. Di mana bila ada hikmah, you ada compassion dan merciful. You ada kasih dan sayang. Ini ditekankan dalam konsep ihsan. Jadi kita ni bukan sekadar nak menghasilkan negara yang ada AI 4.0 atau 5.0 ataupun artificial intelligence. In fact, sekarang ni orang panggil super smart artificial intelligence. Tapi berdasar atau membumi. Yang ada kita panggil kekuatan dalaman dia. Berdasarkan dia punya own product. Di mana Datuk Seri Anwar kalau Haji Nazri kata tadi, pelancaran DNA 23 pun di sini. Apa itu DNA 23? Ramai yang masih tak tahu what is DNA 23. DNA 23 ni Digital Native Agenda. Yang ni kita nak buat digital agenda tapi native. Dan 23 ni year 2023. Macam tahu Blackberry akan jadi tahun 2023. Jadi dalam buku ini Madani kita ada teknologi hijau for example. Kita ada digital perusahaan digital. Kita ada smart farming dan kita ada kenderaan elektronik dan big data analytic. Saya bagi contoh big data analytic. Big data analytic ini kita kena perlu menganalisa dulu. Selepas kita menganalisa, kita buat penjangkaan, yakni prediktif. Apa akan berlaku? Selepas predictive projection. Yes, selepasnya is a prescriptive. Yakni apa yang kita nak tetapkan, apa yang kita nak bagi. Buku Madani ini adalah apa yang kita nak capai. Ada 6 rukun tadi, apa kita nak capai. Jadi nak capai ni kita kena buat analisa dulu. Analisa ni background apa yang keadaan sekarang berlaku dan kita jangka begini akan berlaku dan kalau nak begini akan berlaku, Madani kita berlaku apa yang kita akan terapkan, tanamkan, semaikan kepada daripada pemimpin hingga kepada rakyat. Jadi ini penting kalau for example kalau dalam buku ni kita memahami kenyataan dunia yang pasca normal ini, segi chaoticnya, kerumitan, pecanggahan dan kompleksiti itu. Jadi kita kena dalam sama kita kena kekalkan kekuatan kita. Banyak kita bincang sebelum dialog ini bahawa ada syarikat-syarikat yang lokal, tempatan yang telah maju. Segi drone-nya, segi gig ekonominya, tanpa namakan, tapi kita tahu mereka ini berjaya dari Malaysia, tapi dunia luar yang mengiktirafnya. Jadi sampai masa negara kita sendiri mengiktirafkan. Jadi kalau ada masa sikit saya nak sentuh segi kemampanan. Kita nak perlukan teknologi yang AI-nya mampan, sustainable, green computing. Bukan sekadar merosakkan. Kalau Elon Musk mengatakan, even kita kena kawal artificial intelligence ni. Sekarang ni dah ada metaverse. Jadi kalau negara China, dia kata kita kena kontrol ataupun lebih word control ni agak sensitif. Kita kata kita menguruskan metaverse ini. Bagaimana kita menguruskan internet ataupun TikTok tu sendiri. Prof. Dr. Fauzan, contohlah kita paling mudah lah isu ayam dan telur saja. Isu ayam dan telur menggunakan artificial intelligence, menggunakan IoT, menggunakan big data. Mengapa kajian kali ini perlu menguruskannya dengan cara pendekatan yang berbeza? Kalau dulu kerajaan yang ada masalah telur, masalah ayam, mereka akan terus berhubungan dengan pengusaha, dengan wholesaler, dengan pengimport dan peruncit. Itu biasa kita dengarlah dan akhirnya keluarlah di mana harga yang sesuai dan juga konsep kawalan harga dan juga sebagainya. Tetapi dengan hari ini, dengan konsep Madani, saya rasa kementerian-kementerian ini dah tak boleh silo dah. Dengan pendekatan big data, IoT dan juga 4IR dan sebagainya. Pandangan Dr. Fauzan. Good question, soalan yang baik. Jadi kita introduce smart farming lah. Precision farming. Kalau satu, saya bukan pengusaha telur. Saya academic professor. Jadi tapi segi teorinya. Betul.
teorinya kita tahu sekarang orang komplain. Telur kenapa telur putih selalu dapat telur color lain. warna Itu coklat orang tu. telur dari India color putih. Jadi saiznya kecil. Jadi itu pun orang jadi kita kena tahu untuk menjadi saiz telur yang Sekian-sekian. sekian. Rupanya kalau telur putih dia punya bulu ayam tu putih. Ini saya pun baru belajar. Jadi kena cari color apa, bulu ayam tu color apa. Keduanya makanan jenis apa. Ketiganya kita tahu apa untuk menghasil telur sekian lama. Sekian masa tempoh. Masa tempoh. Ya. Suhu dia bagaimana? Betul. Jadi all this been letak kat sensor dipanggil IoT. Precision. Internet of Things. Betul. Di mana dia ada sensor. Dia tahu suhu dia bagaimana dan makanan dia jenis apa yang kena nak dan cahayanya. Cahaya juga penting. Jadi cahayanya berapa dia punya sukatannya dan suhunya bagaimana, makanan jenis apa dan menghasilkan telur apa. Dan telurnya yes. Jadi Dan bila nak keluar? nak keluar. Dan sebelum tu kita kena tahu apa sekarang ni kadang-kadang di Terengganu banyak telur. Kurang telur. Betul. Tapi di Kelang kata banyak telur. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi pengagihan telur itu tak sama. Jadi we have to know, kita kena tahu segi demand dan supply. Smart farming sepatutnya kalau supply chain management system. Upstream. Yes, dia kena Downstream. tahu demand yang berapa, apa kehendak marketnya, pasarannya berapa dan pengeluarannya bagaimana kita matchkan. Sekarang ni keluar banyak lain, tempat lain diagih tempat lain. Jadi kalau kita ada knowledge management system Dan yang mesti ada dashboard juga. Ada dashboard, di dashboard macam kita pandu kereta lah. Ini Ini Terengganu kurang, kena supply. Tayar dah kurang angin dia. Kena tahu. Ini sekarang Ni ni nak raya, nak nak raya bulan puasa. telur dia tinggi. Sepatutnya nak raya Cina ni dia kena tahu dah. Dah tahu dah dalam 3 Demand, bulan yes. ni lepas. Dan ya. raya Cina ni kita tahu lepas raya Cina raya apa? Raya puasa. Jadi kita tahu semua ni kena ada proper Prof, planning. Datuk Abah, kalau kita tahu benda-benda macam ni dalam konsep Madani yang Prof Dr. Fauzan kata-kata, saya rasa apa yang kita alami ni tak banyak masalahnya pun. Betul tak? Dengan teknologi ni kita banyak boleh membantu dan yang lebih baik dengan Madani, ia manusiawi. Dia orang kaya tak akan dapat semua, orang miskin tak akan melarat, tetapi akan dapat affordable ayam dan juga telur. Tetapi dalam konteks Madani yang kita ingin capai juga, ia cuba mengangkat konteks lokal. Tak apa. Selama ni kita mengagungkan apa tu Silicon Valley lah, Jepun lah. Betul lah, tak ada masalah. Yang baik kita ambil, yang tak baik itu jadikan sepadan. Tetapi dalam konteks Madani, dia katakan wisdom lokal itu terlampau hebat. Kita belajar dari zaman prasejarah ketika Hindu lagi ataupun ketika pagan lagi. Kedah tua, Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya. Termasuk jalan pembinaan negara bangsa selepas imperialisme dan sebagainya. Jadi mengapa ini mengangkat iktibar tempatan dan juga melihat kepada sejarah, nilai dan juga kemampuan tempatan itu, Tok Abah. Ini hebat ni. Satu, saya nak berterima kasih bila kita bawa dua tokoh ilmuwan akademik ni, dia memudahkan perbincangan kita. Ya, saya suka. Okey, sebab saya nak sebut begini, Nazri. Kita sebenarnya sudah sampai kepada satu detik penting dalam sejarah kenegaraan, ya. Sebab tadi pun Haji Nazri ada sebutkan bahawa setiap Perdana Menteri ada temanya, dan kalau dulu kita polisi-polisi kita merujuk kepada sama ada timur atau barat atau benchmark kita sebagai sebuah negara yang pernah dijajah model-model, kan. Bahkan saya masih ingat tahun 1997 Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menyebut tentang pembentukan negara Madani ini, dan artikel itu pernah keluar di Jakarta. Dan saya pun salah seorang yang ada di event itu. Tapi nampak muda. Kena tahu. Dan pada Itu lain cerita. Okey, kita tahu bah. Okey, jadi pada waktu itu ada dua perkara penting yang sangat memberi kesan bila saya membaca balik apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 1997, jangan lupa 1997. Dia dah sebut nombor satu, betapa pentingnya kebebasan berfikir itu, dan ilmu itu merupakan prasyarat untuk kita menangani cabaran pada waktu itu disebut tentang globalisasi. Dan beliau pada waktu itu menekankan bahawa kita sebenarnya tidak perlu menjadi sekular ataupun menjadi lain daripada kita yang ada, sebab
dan ini kita lihat ya, susuk Perdana Menteri kita ni very consistent. 70-an, 80-an, 90-an hingga sekarang. Isunya apa? Iaitu kita kena mula melihat ke dalam. Sebab kita ada kekuatan sendiri di sebalik kesukaran yang kita telah lalui kan sekarang. Tadi pun Haji Nazri sebut dan Prof. Datuk Fauzan pun sebut tentang post normal ini. Orang sebut post normal, Haji Nazri, tapi bertindak masih secara normal. Ya, sedangkan Kontradik tu. sangat kontradiksi. Kerana itu kalau siapa yang nanti yang telah membaca dan memahami setiap rukun itu, dia tidak boleh dilihat definisinya secara konvensional. Ya. Literalnya Tak yang kita boleh. fahamlah. Tidak boleh. Sebab itu dalam buku ini pun dia disebut ini takrifan yang baru. Sebab kerana Dan dia tidak memaksa untuk orang tidak ikut. dia tidak, sebab kerana bagi Datuk Seri Anwar ialah untuk kita mengubah sikap menjadi lebih positif, kita tak boleh jadi pasif. Ya, dengan terperangkap dengan pemikiran bahawa keadaan akan pasti berubah. Ya. Kan? Sebab dalam buku ini dinyatakan dengan jelas apa yang dikemukakan dalam 6 rukun ini ialah untuk kita bertindak merubah keadaan. Kalau boleh saya sikit lagi tentang bila disebut tentang kemampanan. Kita bercakap tentang sustainability ini biasanya dirujuk dengan SDG, ESG, climate change dan itu kan. Ya. Tapi jangan lupa yang paling dekat dengan kita baru-baru ni di Batang Kali yang mengorbankan hampir 20 nyawa. Apa isunya? Dia bukan soal sustainability dalam konteks pemeliharaan atau pemeliharaan alam sekitar. Tapi ada isu tata kelola di sana. Isu penguatkuasaan, isu mencari untung tanpa mengikut peraturan yang sedia ada. Dan semua ini berbangkit setelah tragedi itu berlaku. Jadi maknanya kalau nak membicarakan tentang kemampanan, dia tak boleh dilihat secara Kotak-kotak. kotak-kotak itu. Ya. Sebab itu keterangkuman MADANI itu merupakan, kalau dalam buku ini disebut rukun. Ya. Dia adalah drivers yang akan memandu perubahan ke arah membina. Saya tak berapa berkenan lah orang sebut membina semula. Sebab itu saya mulakan tadi, saya kata dia satu perjalanan. Kan? Dan kita jangan menafikan bahawa setiap dalam perjalanan itu semuanya turut menyumbang. Dan kita nak dia menjadi lebih baik. So sudah sampai masanya saya kira dengan namanya Perdana Menteri yang ke-10 kan. Bila saya dengar ucapan dia di Putrajaya ketika menyambut Tahun Baru. Di masjid. Sangat menarik itu. Menyambut Tahun Baru Masihi di masjid. Kan? Satu signal yang sangat besar artinya dalam konteks kemajmukan bangsa Malaysia. Ketika di Jakarta diajukan soalan tentang apa dia yang impiannya tentang Malaysia. Tentang kepimpinan ini nak bawa Malaysia ke mana. Datuk Seri Anwar sebut dengan ringkas tapi sangat menyentuh, iaitu Malaysia yang lebih sejahtera melalui proses demokrasi yang lebih matang. Dan itu sebenarnya kalau kita udah akan ambil masa yang panjang lah. Cukup sejam. Okey. Dr. Haslinda, kalau kita lihat keterangkuman, ia sentiasa akan berlega di minda kita adalah kita perlu berubah dari fahaman yang atas sentiasa betul, yang bawah sentiasa salah. Dan apabila dalam konteks perkumpulan ataupun mesyuarah ataupun apa juga perjumpaan itu, kita seringkali akan berbeza pandangan. Kita akan bertukar idea dan juga pendapat dan sebagainya. Dalam konsep madani ini diraikan. Ini diraikan kerana sudah sampai masanya apabila kita berjumpa sampai Waimah Perdana Menteri ke-10 pun, kalau kita perlu menyanggah apa yang dikatakan beliau tu perlu kita serap atau ambil 100%, tapi mungkin kita rasa 20% je Datuk Seri Anwar, anda punya pandangan betul, tapi yang ini sepatutnya, ataupun rakan-rakan yang lain. Jadi bagaimana kita perlu ada percambahan idea, kerana
Ini antara ramuan dengan negara hebat dengan tamadun beribu-ribu tahun, kerana mereka suka bertambah idea, mereka bertukar fikiran. Tak payah jauh lah, kita dalam sejarah tamadun Islam ni kita biasa angkat Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali dan imam mazhab fiqh yang 4 itu. Tetapi kita tak tahu macam mana mereka jadi hebat. Prof. Dr. Haslinda, kita nak meraihkan kepelbagaian pandangan untuk mendapatkan idea yang hebat. Tak semestinya, dan idea itu tidak pasif. Mungkin sesuai untuk waktu ini, 3 bulan akan datang akan berubah lagi. Ya. Dalam konteks madani ni, idea memang sangat dialu-alukan. Kan. Dan tapi kita kena ada platform tu. Betul. Kita tak boleh cakap kita menerima idea tapi platform tidak disediakan. Tutup. Itu kena ada. Ya. Dan untuk menerima idea-idea besar ni, saya melihat kita juga perlu ada jiwa besar. Itu yang kita tak Dan berlapang dada. Dan kita pasti, dan untuk berjiwa besar dan berlapang dada ni perlukan proses. Dia tak boleh kata okey, you lahir-lahir je you dah berjiwa besar. Tidak. Proses itu yang dilalui oleh Perdana Menteri kita. Tapi takkan kita nak masuk penjara juga kan? Tidaklah, saya tak nak lah kan. Tidaklah. Banyak tanggungjawab. Tak nak. Tapi kita perlu sediakan ruang platform dan peluang. Contohnya kita bawa anak-anak muda kita berhijrah. Contohnya kan. Berkongsi pandangan dengan mereka di negara luar. Kenapa tidak? Kalau tak boleh ke sana, kita boleh Zoom. Sekarang ada IT, ICT. Jadi ini kita perlu ketengahkan. Dan saya lihat contohnya program inbound, outbound university sangat bagus. Anak saya baru-baru ini ke Indonesia je. Tetapi dia melihat bagaimana perbezaan dari segi nilai, dari segi budaya, dari segi bahasa dan sebagainya, dan dia lebih appreciate apa yang mereka ada, dan sebenarnya dia juga menghargai apa yang orang luar ada. Jadi kita boleh berjiwa besar dengan pendedahan-pendedahan yang begini. Pada saya, Haji Nazri, proses sangat penting. Okey, adakah itu juga yang Prof maksudkan bagaimana kita lihat penghijrahan bakat kita ke luar negara yang hebat ini? Kerana dalam satu artikel saya baca di dalam media Arus Perdana, ramai di kalangan diaspora Malaysia yang berada di luar negara, terutamanya para profesional, para kelompok-kelompok profesional, mereka merasakan belum masanya, walaupun sudah pertukaran kerajaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana mereka ingin wait and see dulu. Adakah budaya-budaya yang kita cakap ini apresiasi kepada kelompok-kelompok profesional yang hebat dan menyediakan ruang untuk mereka menyumbang kepada negara, dan juga ruang untuk mereka mengangkat ekonomi baru dan sebagainya, kerana mereka terpaksa berhijrah bukan sewenang-wenang. Saya pasti itu sudah satu benda yang perlu dilakukan, dan kita go back pada keyakinan. Dia nak yakin, dia kena percaya yang keadaan sekarang memungkinkan mereka menyumbang dengan lebih aktif lagi, dengan lebih banyak lagi, dan idea-idea mereka dihargai. Kita sebenarnya banyak yang kita mulakan, tetapi diambil oleh negara-negara lain dan dimajukan. Itu kerugian kita, sebab kita polisi-polisi kita, sistem-sistem kita tidak menggalakkan, mungkin menggalakkan secara tertulis, tetapi tidak dari segi praktisnya. Ini yang kita risau sebenarnya. Ini bukan jauh pun, Prof, dan juga Tok Abah, juga Prof Fauzan. Kerana rakan-rakan kita lah, kalau di kedai kopi ataupun apabila bersembang kat rumah, you hantar anak you ke mana? Ke UK ambil medik. Lepas habis belajar, biarlah dia tinggal dulu 2-3 tahun, ataupun dialah dia duduk sana cari boyfriend, girlfriend dia. Jadi, semudah itu kita lego kita punya anak dan talent kita. Jadi, adakah diskurs ini akan berubah apabila kita membuka ruang-ruang yang lain ini, Prof Haslinda? Pada saya, tak apa. Betul, itu tak ada masalah. Itu ruang kan, itu tak apa. Sebab mereka pun akan menyumbang balik. Kalau mereka sedar, mereka happy untuk menyumbang, mereka akan balik. Dan ini platform ini yang perlu kita sediakan di Malaysia. Dan ini sebenarnya tanggungjawab menteri yang ada ataupun barisan kabinet yang ada, berserta kita ni, orang-orang marhain ni, perlu juga mendukung misi dan visi ini. Sebab pada saya tidak cukup orang atasan saja memahami konsep-konsep besar ini, tetapi tidak berupaya diterjemahkan kepada masyarakat marhain. Dan ia perlu, masyarakat marhain simple je, basic needs. Kita nak sejahtera, kita perlu kenyang. Kita perlu rasa selamat. Kita perlu ada tempat tinggal yang selesa. Yalah, tidaklah mewah 5 bintang dan sebagainya, tetapi selesa, cukup. Itu perlu ada. Dan saya lihat
ini boleh diterjemahkan dengan polisi, sistem yang adil, urus tadbir yang baik dan juga kefahaman yang merata, yang merakyat, yang mengakar dan merimbun. Adakah kita boleh mulakan di peringkat tertiary education ataupun di peringkat pendidikan awal kita atau peringkat menengah kita? Bercakap tentang pendidikan, saya memang sukalah kan Ya, bercakap tunggu tentang je bulat tu pendidikan. kan. Ya, tunggu je. Ya. Sebenarnya keluhan dan keresahan masyarakat tentang sistem pendidikan dan sebagainya ni sangat kuat. Sangat kuat. Sampai rakan-rakan kita yang dah meninggal lah. Oh, Betul tak? pun tak berubah juga. Cuba mendapat ruang-ruang sebegini. Betul. Jadinya saya merasakan kita harus melihat negara-negara lain. Sebenarnya orang kita banyak aja pergi ke negara lain untuk benchmarking dan sebagainya, tetapi mereka ambil literally. Tak boleh. Dia kena dikaitkan dalam konteks masyarakat kita. Saya ambil contoh Laskar Pelangi. Cerita itu kan, bagaimana pendidikan itu dilihat dari sudut yang berbeza. Jadi kita tidak melahirkan satu masyarakat yang seragam. Kita tak nak jadikan, kita pun tak nak. Kita bukan nak jadi kilang, ya, betul orang di tak? Pulau Bangi, di hujung Tawau itu tidak jadi macam orang Kuala Lumpur. Tak nak. Jadi kita pun tak nak jadi mereka yang pandai, bijak tetapi emosi rapuh. Sekarang ni kita sangat memerlukan psikologis, kaunselor, psikiatris. Kenapa? Mereka bijak dalam konteks sudut-sudut bidang, tetapi dalam konteks mengurus emosi gagal. Anak-anak kita dapat 10A, 20A, tapi tak boleh mengurus diri dan emosi. Itu yang kita risaukan. Dan kita pun agaknya kerana sibuk dengan untuk memenuhi keperluan dan kehendak, kita tak berupaya untuk mendidik anak kita itu. Adakah itu juga maksudnya Prof. Dato' Fauzan, kalau kita menggunakan teknologi dengan kecerdasan buatan dan sebagainya, kita sebenarnya kita akan facilitate negara kita ke arah yang lebih pantas. Kerana 5 tahun kalau pentadbiran ini boleh kekal satu penggal, bukan masa yang lama pun. Kat luar tu macam-macam berlaku tu. Bila nak habis Rusia dengan Ukraine, kita tidak tahu apa tu akan berlaku COVID yang kedua, ketiga pula selepas ini. China baru buka dan sebagainya. Tetapi nampaknya Malaysia tidak boleh kesorangan. Dengan konsep Madani ini, kita memungkinkan kita bekerjasama dengan semua rakan-rakan alliance ataupun sahabat-sahabat, sama ada di Timur Tengah, sama ada di Eropah, sama ada di Latin Amerika ataupun di Asia Tenggara, Nusantara dan sebagainya. Dan apabila Perdana Menteri ke Indonesia minggu lepas, mereka Perdana Menteri mengungkapkan Nusantara akan dibanjiri dengan investasi-investasi berkualiti dari negara kita. Nah, Prof. Dato' Fauzan. Ya, Nazri. Dunia yang tanpa sempadan ini sudah tentu kita ada internet, Facebook, all di social media, TikTok sebagainya. Dia menyebabkan walaupun kita rasa kita di Bukit Jalil, sebenarnya kita boleh just matter of click of handphone mouse ni. Kita terus ke London, ke Jepun, ke Melbourne. Dan benda ni dan dalam keadaan yang kita boleh collaborate, dia panggil collaborative technology ni, kita boleh buat bersama. Dan kadang-kadang tambah Zoom lah, teknologi Zoom ni. Kalau sebelum COVID-19 ni orang tak pernah dengar Zoom. Sekarang sebab orang daripada Zoom ni dia daripada Cisco Webex. Jadi dia boleh kembangkan dan suddenly meletup aplikasinya dan terus menjadi collaborative tool yang paling efektif. Tapi dalam masa yang sama, kita kena perlu ingat bahawa dalam Madani ini kita menyentuh soal insan. Yang ini soal keyakinan, trust. Kita juga khawatir bahawa teknologi yang ada sekarang ni kalau tak diuruskan betul, akan hilang trust yang jadi anti-scam. Saya juga daripada MCPF, Cyber Security MCPF, yang kita kerugian bernilai berjuta ringgit kerana scam ini. Dan juga trust border, dia transfer duit kita ni daripada one account to another account terus ke luar negeri. Itu kita khawatir juga. Dan Tristan Harris, former Google, dia mengatakan while we upgrading the machine, we have been downgrading our humanity. Dalam masa kita membina mesin kita yang canggih ini, kita meruntuhkan, merosakkan kemanusiaan kita. Ini telah dinyatakan oleh Pak Nasir
40-50 tahun dulu. Bayangkan. Dalam membela Indonesia, jangan beruntuhkan manusia. Dan ini yang dihasratkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata, saya tidak mahu landmark momen Baru, tinggi bangunan pencangkar langit. Saya nak tahu bagaimana pekedai-pekedai, peniaga-peniaga kecil itu bagaimana membangun mereka. Begitu juga IT. Bila engineer Facebook introduce jempol Facebook like button, sebenarnya dia nak createkan positivity, yang ini kesan positif. Tetapi bila orang tak cukup like button, dia jadi depressed, anxiety, jadi negatif pula. Jadi Tristan Harris kata, bagaimana kita nak create satu reward yang ultimate, di mana orang bahagia. Ini yang timbul kesejahteraan tadi, kesejahteraan. Dan alhamdulillah kita sebagai orang Islam, kita mencari redha Allah SWT. Jadi Madani ini sebenarnya mencari redha Allah SWT. Menarik. Prof mungkin nak tambah sikit, kalau kita menjadi sebuah negara yang begitu pantas untuk menjadi negara menua, the aging nation. The aging nation. Di UPM ada satu center khas untuk kaji aging society ini. Tetapi apabila kita melihat polisi, seolah-olah kita ada poket-poket lah sini sikit di bawah JKM, di bawah Kementerian Wanita dan sebagainya. Tetapi menggunakan teknologi, kalau kita tidak siap sedia dari sekarang, orang muda tak nak kahwin. Orang muda tak nak anak kerana kos tinggi, kan? Tak kira lah orang Melayu ke Cina, orang bla-bla, non-Muslim lebih dahsyat lah kerana mereka asyik memikirkan ekonomi. Tapi kita tidak mahu juga apabila kita buka ekonomi, kita buka industri investasi hebat, tapi tak ada bekerja kerana kita tak ada orang muda. Itu yang berlaku di China, itu yang berlaku di Singapura, itu yang berlaku di Jepun. Bagaimana dengan penggunaan Madani ini? Dari sekarang, kalau kita tidak terlambat pun, ada polisi-polisi yang jelas. Semua kementerian tidak silo. Maksudnya daripada EPU, daripada pejabat Perdana Menteri hinggalah Kementerian Wanita, Kementerian Belia dan Sukan dan sebagainya, ada memasuki elemen-elemen projection aging society ni. Kemana orang tua ni nak hidup? Lepas ni orang Islam mungkin dah tak kisah dah hantar anak ibu bapa mereka rumah orang tua, tak ada masalah. Kerana mereka tidak mampu. Bedridden, siapa nak pakaikan pampers, nak minumkan dengan liquid dan sebagainya. Kalau masa itu saya sihat, 75 tahun Haji Nazir sihat, saya nak kerja. Tapi apa kerja saya boleh buat? Kerana orang muda dah penuh kat situ ataupun teknologi dah rebut pekerjaan. Jadi kalau itu boleh dijadikan contoh, Prof. Ya, aging society ni, masyarakat yang berumur ini, memang di Jepun, semalam saya ada kesempatan ke Sweden. Mereka mahu melihat bagaimana kita meraihkan orang tua ni. Kita pun dah jadi tua. Jadi teknologi ini bukan sementara boleh claim muda-muda lah. Teknologi ini bukan satu alat yang akan menggantikan manusia. Tidak. Sepintar robot artificial intelligence, dia tidak akan bisa menggantikan manusia itu sendiri. Jadi dia akan membantu, bukan menggantikan membantu. Jadi kita kena perlu tahu dengan big data analytics, again data raya ini, analisa data raya, kita kena tahu berapa angka dalam 5 tahun, 10 tahun akan datang, apakah teknologi yang boleh kita beri kepada orang berumur ini, malah projection ya, bahawa mengatakan bahawa orang berumur ini akan lagi meningkat dan malah lebih sihat. Ya, betul. Kita ada sistem kesihatan yang hebat. Jadi kita dah tahu benda ni. Jadi bagaimana kita nak facilitate? Kita kena ubah suai dan sifat ihsan itu kena ada hormat dan dihormati. Dan kita kena yakin dengan apa yang berlaku ini dan juga daya cipta, inovasi, di mana kita perlu ada, kerana masalah di Jepun dengan masalah di Eropah tidak sama dengan masalah di Malaysia. Sebab itu kadang-kadang kita cut and paste teknologi di Amerika masuk ke Malaysia, ingat kita boleh jalan. Itu kadang-kadang sifat kesilapan perancang atau pengubah dasar. Kita ingat apa berlaku di Europe, boleh saja kita buat. Tidak. Dia memerlukan ubah suai, localize, customize according to our nilai-nilai tadi. Sebab itu apa yang kita akan bina kena berdasarkan nilai-nilai kita, nilai-nilai Asia, nilai-nilai Malaysia itu sendiri. Jadi menarik. Bagi tu apa?
dalam hal membina negara bangsa yang hebat. Dalam konsep Madani dikatakan konteks kesejahteraan, kemampanan dan cipta inovasi, hormat, keyakinan dan ihsan itu dari konteks memberi keyakinan kepada pemimpin dan juga kerajaan. Ini cabaran besar ni. Apabila orang semakin muak dengan ahli politik, tak ambil kisah. Tetapi nampaknya apabila berlaku penarian 15, orang ambil kisah juga politik ni. Ramai juga pergi keluar mengundi 75% dan sebagainya kan. Dan anak muda undi 18 pun tak kira lah mereka undi apa. Saya rasa itu satu norma yang hebat lah apabila mereka beramai-ramai keluar mengundi. Ya. Tetapi untuk memberikan keyakinan ahli politik, dia mengambil masa. Apatah lagi dalam keadaan Malaysia ni, malangnya lepas PRU14 kita bertukar kerajaan. Jadi siapa pun jadi pemimpin pada ketika ini, saya rasa cabarannya bukan sedikit lah, Tok Abah. Ya, sebab itu merupakan realiti yang ada di hadapan kita sekarang. Dan saya percaya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila dia mengangkat sumpah pada 24 November dan kemudiannya, saya nak sebut ini kerana tiada keperluan, semua orang sebut tiada keperluan untuk beliau pada 19 Disember itu pergi ke Parlimen untuk mendapat undi percaya itu. Tetapi itu diambil tindakan itu. Mengapa diambil tindakan itu? Sebab apa yang berlaku dalam PRU15 ni sebenarnya satu ujian dalam konteks membina negara bangsa. Sebab kita tahu kita adalah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Situasi hang parlimen itu, dia memberikan suatu petunjuk yang sangat jelas kepada kita bahawa partisipatif demokrasi ini bukan suatu yang mudah. Walaupun ini kali pertama berlaku di negara luar, dah ada pengalaman itu. Nak mewujudkan kerajaan perpaduan ini juga suatu learning curve lagi datang di mana partisipatif daripada konstitusional monarki. Itu bagaimana Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu memainkan peranan hingga wujud kerajaan perpaduan ini. Jangan lupa betapa tajamnya waktu kempen sebelum PRU15 itu. Tiba-tiba kita, parti-parti politik yang bersaing ini terpaksa membelakangkan idealisme, manifesto, ideologi parti masing-masing untuk bersama. Dan ini bagi Datuk Seri Anwar sangat penting untuk beliau dilihat secara majoritinya diterima. Kemudian kalau Nazri lihat perjalanan dalam masa sebulan ni, 19 bulan, cukup sebulan ni. Kalau kita lihat ada 3 perkara yang sentiasa diletakkan dalam ucapannya, dalam tindakannya. Satu apa? Isu yang paling kritikal sekarang ini is soal bread and butter, kos sara hidup. Dan ini sangat terkesan kerana dari segi pengurusan ekonomi kita masih lagi terikat dengan kalimah ini B40, ini M40, ini T20. Sedangkan dalam situasi krisis ekonomi pasca normal ini, M40 itu dah ramai turun ke B40 dan B40 itu dah makin hilang. Dan kalau dulu kita mentakrifkan kemiskinan ini dalam konteks luar bandar dan bandar, sekarang kita ada urban poverty. Dan ini kemudiannya menyebabkan kita terjebak pula dalam isu sosial, gejala sosial di kalangan urban poor ini, di mana perumahan yang disediakan itu tidak memberikan ruang untuk sesuai dalam pembinaan ataupun membentuk watak anak-anak di situ. Nah, saya sebut ini kerana kerangka yang disediakan ini bagi saya bukanlah suatu yang muktamad. In fact, dalam buku ini kalau kita baca di bahagian akhirnya, apa yang Datuk Seri Anwar cuba nak kemukakan di sini, sebagaimana yang disebut oleh teman-teman sebentar tadi, ialah dalam kita nak membangunkan negara ini menjadi sebuah negara yang maju, yang pembangunannya berjalan, lestari, tetapi dalam waktu yang sama jangan hilang nilai-nilai manusiawinya itu. Dalam konteks umpamanya di Borneo, bila cerita M63, perjanjian 20 dan 18 ini dah setiap kali pilihan raya itulah. Tetapi kali ini kita once and for all, kita berikan mandat itu bukan saja dengan melantik Perdana Menteri kedua yang mewakili Sabah dan Sarawak, tetapi
melihat bagaimana semua isu yang terbangkit di sana itu diselesaikan secara tuntas. Jadi bila Nazri sebut tadi kepada saya dalam konteks nak membina ini, sekali lagi saya yakin dan saya percaya visi besar Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam konteks kenegaraan ini ialah kita kena menerima hakikat bahawa Malaysia ini adalah suatu yang sangat pelbagai. Diversity itu adalah suatu yang sebahagian daripada fitrah kita dari awal kemerdekaan perlu diuruskan. So, nak meraihkan kepelbagaian ini memerlukan kita ada masyarakat yang berjiwa ihsan, peduli dan berkasih sayang untuk meraihkan kepelbagaian hingga orang luar yakin dan datang ke negara kita untuk melabur dan turut sama dalam proses membina ini. Ini penting sebab pengalaman kita pergi keluar negara pun, bahkan selepas PRU15, saya kebetulan di Bangkok, kawan-kawan yang dari luar bertanya kita, how you address? Dia kata mereka kagum dengan kepelbagaian yang begini sebab bagi mereka kalau tak berlaku pertubuhan darah pun, dia kata dia amat memberi kesan kepada security keselamatan. Tapi bagaimana? Sebab itu pada saya mungkin mereka yang buat kajian dalam bidang sains politics akan datang kena melihat semula kajian mereka tentang bagaimana kan prinsip-prinsip yang perlu diangkat bagi kita meneruskan agenda membina negara bangsa. Ya, Prof. Dr. Aslinda. Ini saya rasa inilah yang dibicarakan di kalangan anak muda. Anak muda ni tak susah sebenarnya, tapi apabila kita melihat peratusan anak muda yang cakna dengan politik tu, kita tahulah mereka ambil part and parcel. Mereka tak ambil semua. Mereka yang ada kena dengan mereka, inilah yang kami mahukan dan inilah yang patut dilakukan oleh kerajaan. Misalnya bagi para graduan misalnya, mereka nak kerja yang bermaruah, gaji yang bermaruah, yang adil. Tetapi dalam 5-6 tahun atau 1 dekad ini kita lihat itulah struggle anak muda kita. Dan kita tak boleh nak salahkan dengan sistem pendidikan. Saya rasa sudah sampai masanya Madani juga melihat isu pendidikan ini tidak perlu dikotak-kotakkan, dipolitikkan. Tidak boleh melihat dari sudut, ini aliran sains sosial, ini aliran sains tulen, ini hebat, ini tak hebat, ini kurang demand di kalangan majikan. Pandangan Dr. Aslinda. Saya suka juga tajuk ni. Sains sosial dan bukan sains sosial ni. Pertamanya bila kita bercakap tentang ilmu dan tentang kerja dan sebagainya, kita kena faham korpus ilmu tu. Categorization of knowledge. Kalau tak silap saya, Profesor Datuk Osman Bakar kan cakap tentang itu. Kalau ini tidak difahami, itu yang kita kacau bilau dari segi sistem, dari segi kurikulum dan sebagainya. Sebab itu ilmu sains contohnya kan. Sebenarnya bukan je sains teknikal. Sains sosial itu adalah sains. Sebab ilmu sains sosial ini kita mengkaji mengikut sistemnya tersendiri. Itu yang maknanya sains. Masalahnya kita tidak faham konsep itu. Dan saya juga melihat bila kita berkait dengan ini, kita bercakap tentang sains sosial dan sosial ataupun sains, kita melihat bagaimana tamadun itu terbina dengan kuatnya manusia itu membangun dan sebagainya. Manusia yang jelas arah tuju dia akan membina ICT, robot dan sebagainya yang membangun, yang mengharmonikan, yang mewujudkan rasa tenang. Bukannya merisaukan kita dengan peluru berpandu dan sebagainya. Sebab itu saya melihat kalau kita nak kata kita sebut sejahtera tapi kita tidak rasa. Kalau kita dah buat sistem ni dah bagus dah, tapi orang tak merasa. Jadi saya melihat dalam konteks ini mungkin menteri-menteri kita perlu buat apa yang contoh Sultan Muhammad Al-Fatih buat. Bila tak berjaya perang tu dia pergi semak di peringkat atasan, peringkat orang kaya, peringkat di pasar-pasar dan di kelas bawahan, dan mereka melakukan semakan ini secara sendirian. Jadi barulah dia tahu rupanya longkang tersumbat. Lampu jalan tak menyala, sebab itulah aksiden 24 jam. Dia kata jalan elok dah. Dia kata apa? Kenapa masih aksiden dan sebagainya? Rupanya tak sedar lampu jalan tak ada dan sebagainya. Jadi benda-benda yang sensitif begini perlu diperkemaskan.
So dalam konteks ilmu ini kita kena, sebenarnya dia satu ekosistem yang cantik. Sosial ke, sains ke, dia lengkap melengkapi. Bukan ada satu lebih tinggi daripada yang lain. Sebab kalau kita lihat pakar-pakar sains juga pada akhirnya dia akan bercakap tentang falsafah sains. Kan? Yang lebih dekat dengan jiwa. Bagaimana rhythm contohnya kan tidak diceritakan dalam konteks perkiraan saja tapi dikaitkan dengan muzik. Seni. Dengan kita punya harian. Apa yang kita dengar. Bagaimana loceng contohnya kita buat kan. Bila kita pendekkan dia lagi laju. Jadi kalau ini yang kita ajar di sekolah, budak nampak. Tak adalah dia nampak 2/3 semua-semua macam tu je. Jadi serabut tu perlu dijelaskan kan. Dikaitkan dalam konteks kehidupan seharian. Barulah sains tu tidak dinampak asing. Ya, dan soalan-soalan yang melangit. Contohnya saya baru tengok tahun 5 punya soalan. Sampai inferen je saya dah kata, ini boleh senak otak ni. Dia ada konsep ke tidak, saya tak tahulah senak otak ni, senak perut je kan. Senak otak. Begitu konsep. Dr. Fauzan, isu pendidikan ni macam ada satu kesenjangan. Dia punya jurang. Kerana apapun kita cakap bersama Madani, all about ilmu juga. Akhirnya tentang memanusiakan manusia dengan ilmu. Tetapi kita selama ini seolah-olah menyediakan manusia dengan ilmu untuk mengisi pekerjaan. Sekali betul lah dari sudut dari konsep ekonomi itu betul lah manusia ni nak bekerja, nak dapatkan duit, nak dapatkan hidup dan sebagainya. Tetapi dalam konteks Madani, manusia itu melebihi segala-galanya, manusiawi itu. Kalau konteks Datuk Seri Anwar selalu mengangkat, kalau korporasi big corporation, multinational corporation dengan pekerja itu memang hebat. Pelaburannya berbilion ringgit, berbilion dolar Amerika. Tetapi apabila untungnya, majikannya yang paling tinggi. Kan pemegang taruh shareholders ni yang paling banyak untung, tapi bagi ke pekerja sedikit. Sebab itu apabila pasca pandemik ataupun pasca normal ini, kita lihat ini perlu distrukturkan semula, tapi tidak semudah itu. Kerana kita sudah lama sejak kita merdeka menjadi negara ekonomi ini, kita itu yang kita lakukan dan kerajaan merelakan kerana kita mahukan pelaburan, kita mahukan kilang dicipta ataupun dibuka untuk mencipta pekerjaan. Jadi bagaimana dari sudut pelaksanaannya? Ini sekali lagi pelaksanaan pemegang taruh ini. Saya nak jawab soalan Haji Nazri dengan quotation dalam buku Madani ini. Datuk Seri Anwar ambil buku daripada buku Nihayat Al-Arab fi Funun Al-Adab, karangan Shihab Al-Din Ahmad Nuwairi. Dia mengatakan bahawa Shihab ni mengatakan sayugia seorang pemimpin itu membentangkan permaidani keadilan buat rakyatnya, menegakkan kemah keselamatan dan mengembarkan panji kesabaran yang bergermelapan buat mereka. Beliau harus membiarkan sungai-sungai kebajikan mengalir. Menahan, ini penting menahan tangan-tangan zalim. Ini yang apa? Selalu korporat yang lupakan pekerja-pekerja, menahan tangan-tangan zalim dari menyentuh mereka. Sambil bukan dia nak tolak, bukan kita nak against kapitalis macam diulang oleh Datuk Seri Anwar di Jakarta, tapi sambil membasahi mereka dengan amalan mulia. Yes, you can be there, you boleh pegang jawatan CEO ke CFO ke, tapi buatlah kerja mulia, mengambil sedikit harta itu pergi kepada rakyat. Ini dilakukan dengan bernas tempoh hari. Okey, membasahi mereka dengan amalan mulia, bukan dengan harta yang setengah zalim, tidak sambil membasahi mereka dengan amalan mulia, sifat yang paling penting harus ada padanya adalah keadilan. Jadi dalam buku ni juga, walaupun kita quote tadi, Datuk Seri Anwar quote Tok Guni Aziz. Dia kata yang kaya tu, kekayaan itu bukan diukur dengan bagaimana banyak hartanya, tapi kaya jiwanya. Saya nak kait dengan IT ni, kaya jiwanya apa dia? Kaya jiwanya adalah qalbun salim. Yakni hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang sejahtera, bahagia, hati yang ada ihsan, hati yang ada hormat dan ada jiwa yang lapang, di mana jiwa hardware ini, saya namakan hardware, Haji Nazri, hardware, HARTWARE, hardware. Hardware ini di mana? Di peopleware. Sebenarnya kita selalu nampak komputer ni mesin, mesin kita panggil hardware, perkakasan. Dan perkakasan ini tidak boleh operate tanpa software, perisian. Tetapi siapa yang membina, membangun hardware software? Peopleware, kita.
Tetapi peopleware ni, siapa yang kontrol peopleware? Qalbun Salim, kaya jiwanya itu. Jadi kalau dia membina komputer hardware, dia kalau hardware itu baik, Qalbun Salim yang baik, jadi manusia itu baik. Sistem developer yang baik, programmer yang baik, sistem analis yang baik, pengguna yang baik, tak ada hackersnya jadi white hackers, not black hackers. Jadi bila dia buat benda ni, jadi baiklah hardware dan software. Jadi baiklah artificial intelligence. Jadi baiklah smart artificial intelligence ini. Jadi baiklah Sofia yang dibina di Hong Kong yang jadi warga negara Saudi. Okey, akhir sekali Tuan Abah, Ismail Yusof, untuk menjadikan membangun negara madani ini satu naskah yang hidup. Apa next? What next? InsyaAllah saya yakin selepas pelancaran yang telah dibuat dan amanat yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, sudah tentu ada pengarahan kepada agensi-agensi yang terlibat dalam konteks merakyatkan apa yang disebut sebagai agenda Malaysia Madani. Bahkan kalau Haji Nazri lihat semalam, tak silap saya, di MOF ketika pra-bajetnya itu, dialog itu, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan menyebut tentang betapa pentingnya dalam pembentangan bajet yang akan berlaku, termasuklah juga kajian separuh penggal rancangan Malaysia RNK12, isu yang disebut tentang Malaysia Madani ini menjadi esensi yang sangat penting. Sebab saya percaya di Mampu, di Intan, EPU, mereka ada data yang cukup. MOF, mereka ada enough data untuk justify bagaimana bajet itu perlu dibentang. Tapi akhir sekali, sebagaimana yang Datuk Seri Anwar sebut, itu figures, itu angka. Tapi akhir sekali, dia punya matlamatnya ialah sampai tak kepada rakyat. Okey. Jadi itu yang kita akan follow up, follow through. InsyaAllah. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Ismail Yusof, Pengarah Eksekutif Institut Darul Ihsan, IDE, Prof. Dr. Aslinda Abdullah, Pengarah Institut Pengajian Sains Sosial UPM, Syiputra Malaysia. Terima kasih. Dan juga Profesor Datuk Dr. Muhammad Fauzan Nordin, Pengarah IIT East and South East Asia. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Dialog 3 Penjuru. Itu saja bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Assalamualaikum. Kita